إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang hormati sekalian, alhamdulillah diberi masa oleh Allah Ta'ala bagi kita dapat kita beribadat kepadanya dengan penuh ikhlas, tawaduk, merendah diri kepada Allah dan harap daripada ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita. Alhamdulillah. Suasana yang berlaku di akhir zaman merupakan satu ujian besar bagi orang-orang yang beriman. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala akan mengujikan kamu wahai orang-orang yang beriman. Siapakah di kalangan kamu orang-orang yang elok dari segi amalan, mengabdikan diri kepada Allah. Alhamdulillah kita tengok suasana dunia yang berlaku. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan kupas dengan cara ringkasnya suasana yang berlakunya Al-Aqsa. Merupakan satu masjid peringkat yang ketiga yang dijaminkan pahala oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tragedi yang berlaku di Aqsa merupakan satu perkara yang heboh di kalangan umat Islam seluruh dunia. Sebelum daripada itu kita mari tengok perkara yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaan Islam yang lahir di Madinah Al-Munawwarah.
merupakan satu pengajaran besar bagi umat Islam seluruh dunia. Setelah mana Rasulullah asaskan agama Islam, iaitu meretah negara Islam di Madinah pada permulaan. Pertama kali orang Yahudi membuat putus hubungan dengan Islam, iaitu dari segi perniagaan. Dia panggil boykot dari segi barang-barang dengan orang Islam supaya untuk menghancurkan ekonomi Islam, supaya nak jatuhkan kegiatan Islam. Tidak berjaya kali yang pertama. Setelah tidak berjaya kali yang pertama, kali yang kedua mereka usaha nyalakan api di antara Aus dengan Khazraj. Yang mana Aus dengan Khazraj telah berlaku peperangan beratus tahun sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Islam datang, mereka menerima Islam sebagai agamanya. Maka setelah bersatu di antara Aus dengan Khazraj, cara Yahudi untuk menghancurkan Islam yang dipimpin Nabi kita Muhammad SAW, mereka usaha cuba menyalakan api di antara keduanya. Maka tidak berjaya di antara perancangan mereka. Ketiga, mereka hantarkan seorang perempuan dengan membawa sebahagian daging kambing, beri pada Nabi kita Muhammad SAW dengan berisi racun. Daging kambing bubuh racun masuk dalam, sama dia hadiah pada Nabi kita. Nabi makan daging kambing, Allah Ta'ala jagakan bahaya yang diadakan oleh orang Yahudi tadi. Setelah Rasulullah sedar kata daging kambing ada racun, maka Rasulullah panggil orang Yahudi, seorang perempuan, apakah tujuan kamu yang masukkan racun dalam daging kambing yang hadiah kepada aku? Maka seorang perempuan itu dia kata, aku hendak membunuh Rasulullah. Kali yang keempat, iaitu berlakunya peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, iaitu peperangan gabungan parti di antara orang Yahudi dan orang musyrikin untuk menghancurkan agama Islam di Madinah Al-Munawwarah. Sepakat ada bersetuju di antara Yahudi dengan musyrikin di Mekah Al-Mukarramah, dipimpin oleh Abu Sufyan untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Nabi berjumlah tenteranya sebanyak 3,000 orang yang akan menghadapi musuh-musuh Allah sebanyak 10,000 orang. Tetapi Rasulullah tidak merasa kagum, tidak takut kerana Yahudi yang ada di Madinah Al-Munawwarah ketika itu buat perjanjian damai dengan Rasulullah, iaitu Bani Quraizah. Akhirnya setelah mana angkatan musuh musyrikin dengan gabungan Yahudi datang kepada Madinah Al-Munawwarah untuk membuat serangan, ketika itu Salman Al-Farisi memberi tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sekiranya mana baik kalau kita galikan parit, iaitu luahnya 9 sta, dalam 7 sta, panjang 500 sta, sebagai untuk mempertahankan musuh yang akan menghadapi kita yang datang pada Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah terima pengesyuran Abu Salman Al-Farisi, akhir menggali parit sebagai benteng untuk menahan musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu ada panggil satu perancangan perjanjian damai di antara Islam, di antara Nabi Muhammad SAW dengan Yahudi Quraizah. Akhirnya Quraizah membuat putus perjanjian yang dijanjikan damai dengan Islam. Maka Rasulullah dalam keadaan kagum, di luar ada musuh, di dalam ada musuh, tetapi nasrun minallah, tetapi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tidak berjaya untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mari tengok pengajaran yang berlaku empat perkara ni akan naik setahun demi setahun, akan timbul detik demi detik perancangan Yahudi semasa dulu dan terhadap umat Islam di akhir zaman. Kita mari tengok perkara-perkara yang berlaku di Aqsa, yang berlaku tepat 14 hari Jumaat, iaitu pada bulan ni, lebih kurang 2 minggu lepas mari dah. Apa yang berlaku? Iaitu mereka menahankan orang-orang mengerjakan solat dalam Masjid Aqsa, dan mereka membunuh imam masjid dan sebagainya, dan mereka melakukan kekejaman terhadap umat-umat Islam yang ada di Aqsa. Aqsa satu bumi panggil Ardul Anbiya, Palestin bumi Anbiya, bumi Nabi-Nabi, seperti mana Nabi Ibrahim AS dilahirnya di Palestin, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yusa, banyak Nabi yang lahirkan di Palestin. Sehingga sampai Nabi Muhammad SAW naik ke langit, dia Nabi berhenti di Aqsa, tambahkan borak dia di Aqsa, dan Nabi semaya sunat di Aqsa.
bermakna bumi Aqsa adalah bumi barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Syam termasuk Palestin, Jordan dan Syria. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berlaku di Aqsa merupakan satu cermin besar kepada orang yang beriman kepada Allah. Dan di sana adalah bumi, bumi Anbiya, bumi yang penuh keberkatan dan bumi kudus, bumi dijamin bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan, ziarahlah 3 buah masjid. Pertama, Masjid Haram Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, Masjid Nabi Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, Masjid Aqsa, iaitu di Palestin yang ada sekarang ni. Yang ada Baitul Maqdis sebagai kiblat yang pertama untuk untuk hamba Allah Subhanahu wa taala sebelum perintah kepada Baitullahil Haram. Baitul Maqdis dibina oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, manakah kiblat awal-awal dibinakan oleh anbiya?" Maka Nabi kata Baitullah, iaitu Al-Haram, dibinakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan selepas 40 tahun 40 sana maka Sulaiman binakan Baitul Maqdis, iaitu di Palestin yang ada sekarang ni. Baitul Maqdis sebagai kiblat yang pertama bagi umat Islam. Tetapi kenapa musuh-musuh Allah membuat kekejaman terhadap umat Islam? Berani mereka menghancurkan tempat suci, menghancurkan jiwa umat Islam. Kenapa berlaku demikian? Kita mari tengok. Pada tahun 1917, ketika tu dalam keadaan pemerintahan selepas daripada pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Dia kata Islam ni masya-Allah. Ambil pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada Kerajaan Uthmaniyah dalam keadaan licin. Tidak ada tidak ada musuh yang berani untuk menghancurkan agama Allah. Setelah mana jatuh Kerajaan Uthmaniyah, berlaku songkrang kerang tinding. Mula musuh kali yang pertama, maka Baitul Maqdis dalam keadaan bahaya. Berlaku songkrang kerang pisau, berlaku peperangan kali yang kedua, Baitul Maqdis dijatuh oleh tangan Al-Kufar sampai ke hari ini. Jatuh di tangan kafir sampai ke hari ini. Pada tahun 1917, British mengisytiharkan Palestin akan jadi negara Yahudi yang berrasmi. Tahun 1917 pernah diisytiharkan oleh British. Walau bagaimanapun ketika itu ada berapa orang Yahudi yang mari duduk di Palestin. Berapa orang saja. Tapi British telah isytihar kata, akhir zaman, akhir masa, Palestin akan jadi negara, iaitu untuk Yahudi, iaitu Israel. Pada tahun 1929, ulama Islam petua bahawa wajib mempertahankan bumi Palestin dan wajib memerangi British kerana mereka satu perancangan untuk menjatuhkan negara Islam, iaitu di Palestin, untuk menghancurkan Baitul Maqdis, untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. La ilaha illallah. Tahun 1935, petua ulama mengharamkan orang-orang Islam di Palestin jualkan bumi kepada orang Yahudi. Ini satu pengajaran besar bagi kita orang tani. Orang tani kita duk mengaku negeri tani semata lah ni. Negeri tani aku, gitu belakang. Malah mana-mana kita kena perang, jual untuk ambil negeri tani, menjual habis dah. Berlakunya di Palestin, Islam jual kepada bumi Islam ni kepada orang Israel, kepada Yahudi. Jual, bukan nikam, jual bumi, bukan nikam, jual bumi. Supaya tempat kita ni, tengok di lapu tempat luar tu, yang orang boleh habis dah. Ambil pada di Sepang sampai di Tabak, Mekbah boleh habis dah. Dalam jawab menara ni kita boleh habis dah. Mudah mengaku mana lagi? Kita mengaku. Maka sama ya berlakunya di Palestin, jual pada orang Yahudi bumi, jual pada orang Yahudi. Hingga sampai ulama petua haram jual bumi pada orang Yahudi pada ketika itu. Dan pada tahun 1947, orang panggil perasmian bumi dunia, dia ada satu angkatan dia untuk carakan bumi ini, mengisytiharkan bahawa bumi yang telah dibelikan oleh orang Yahudi, maka 50
54% akan beri kepada orang Yahudi. 54% orang Yahudi beli bombing Palestin, 54%. Bermakna bombing orang Islam ada lagi berapa peratus? Ada 46%. Banyak orang Yahudi dah kerana jual ketika tu. Maka pada tahun 1948 mengisytiharkan akan bukakan negara Israel. Tahun 1948 akan isytihar akan mengadakan satu bombing, satu kerajaan baru, iaitu di negeri Palestin, iaitu negeri Israel. Nak tubik, tapi tidak rasmi lagi. Isytihar akan buat. Pada tahun 1947 Jemaah Ikhwan Muslimin di Mesir, hatta sukarela, hatta mujahidin untuk mari jagakan bumi Palestin. Ikhwan Muslimin di Mesir diasas oleh Hassan al-Banna sebagai ulama untuk membenakan generasi bertauhid kepada Allah, angkatkan syariat Allah, benakan agama Allah, menghancurkan musuh Allah, hatta masuk dalam negara Palestin, mempertahankan bumi Palestin. Tapi tidak sebegitu kuat kerana Yasser Arafat ketika itu dia tali barut dengan Sharon, iaitu dengan apa panggil presiden yang diadakan di Israel ketika itu. Ikhwan Muslimin masuk bukan saja ada di Palestin, seluruh dunia, fil alam, untuk mengangkatkan agama Allah. Kerana saudara kita adalah Ikhwan Muslimin. Di mana saja ada Ikhwan Muslimin, kerana mereka syahadat an la ilaha illallah. Masuk dalam negara. Ikhwan Muslimin musuh utama bagi Europe, musuh utama bagi Barat, musuh utama bagi Amerika. Sebab dia takut pada Ikhwan Muslimin. Hak lain tak takut. Musuh Allah, Yahudi tak takut pada jamaah tabligh. Musuh Allah tidak takut pada jamaah as-salaf. Musuh Allah tidak takut pada tanzim jihad. Musuh Allah tidak takut pada jamaah Hizbullah. Tidak takut kepada berbagai-bagai fatah, berbagai-bagai jemaah yang ada. Musuh Allah takut pada Hamas, takut kepada Al-Qasim, takut pada Ikhwan Muslimin. Kerana ini untuk mengangkatkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menghancurkan musuh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka pada tahun 1949 ketika 47 Israel isytihar kata negeri dia pentangkar. Sihat pracacat mari meresmikan negara Israel. Tahun 1947 bukan negara Israel. Tahun 1949 perisytiharan Yahudi bahawa Al-Quddus sebagai ibu kota Israel. Tahun itu juga setelah meresmikan negeri Israel sebagai negeri yang di bawah panggil akhta dunia, tahun itu juga isytiharkan bahawa Al-Quddus sebagai ibu kota Israel. Islam duduk mana lagi? Duduk di mana Islam? Duduk di mana negara-negara Islam? Setelah mana jatuh kerajaan Utsmaniyah, Al-Kufar bagi 20 negara Islam secara halus-halus. Saudi Arabia ada bercuning, Qatar ada bercuning, Bahrain ada bercuning, Iraq ada bercuning, Libya ada bercuning, bagi halus-halus dan sang panggil amanat padakan, berikan kuku besi pada raja untuk mengatur rakyat. Dia tak beri pada hati patai kepada negeri Arab. Dia beri amanat padakan, dia beri, dia senap-senum, dia beri sokong kepada raja-raja guna kuasa dengan cara panggil diktator. Dikta dengan cara kuku besi menjalankan terhadap umat, terhadap rakyat. Sebab tu negeri Arab naik tak boleh. Dia raja kata bunuh. Tidak dia boleh naik Islam, tak boleh naik. Di Mesir, kalau ketebah lagu ni sepuluh saya ni igat dah. Setiap butuh masjid ada askar turun ketebah bila igat, tidak boleh buat halakah Quran. Sebab apa? Sebab halakah Al-Quran satu dasar diajarkan oleh Ikhwan Muslimin yang ambil pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 1949 Petua Ulama Azhar mengisytiharkan bahawa diharamkan semua negara-negara Islam buat kerjasama, buat hubungan, buat berniaga, buat alaqah, buat muamalah, iaitu dengan negara-negara Israel. Ulama petua haram buat berhubungan dengan Israel pada tahun 1949. Pada tahun 1967 orang-orang Yahudi Israel berasa kata dia kuat, dia ada kekuasaan.
Dia yakin bahawa segala negara-negara di atas dunia duduk bawah telunjuk dia. Maka dia runtuhkan dinding Masjid Al-Aqsa di sebelah barat. Dan dia menghalaukan umat Islam sebanyak 950 orang. Duduk di tepi Aqsa, dihambat tu habis sebanyak 950 orang. Tidak ada siapa dia buat. Orang panggil tunjuk perasaan. Yasir Arafat tu dia, seronok akik tangan dua gini ya. Orang Yahudi hambat tu 950 orang di keliling Aqsa pada tahun 1967. Tak ada siapa dia kata apa. Negara Islam tu bisu belakang. Telinga tulis semua. Berlaku tahun 1969, Masjid Aqsa dibakar oleh orang Yahudi. Kali pertama dibakar oleh orang Yahudi pada tahun 1969. Allahu Akbar. Tahun 1980, Masjid Aqsa digunakan bom TNT. Bom. Hancur sekerak. Siapa dia bom? Iaitu Al-Yahud. Guna TNT bom seperti mana kita bom batu bukit. Pada tahun 1981, Yahudi Israel mencerobohi Baitul Maqdis, menghalang orang Islam menunaikan solat. Tahun 1981 telah berlaku kalinya pertama menunaikan solat dalam Masjid Al-Aqsa. Tak boleh masuk sembahyang. Masuk hamad tubik. Dalam Aqsa bubuh sapah, bubuh najis. Maka berlaku baru-baru ni tepat 14 tahun 2017, iaitu pada hari Jumaat 2 minggu lepas. Sama yang berlaku pada tahun 1981. Kali yang kedua. Kalau 1981 orang Yahudi menghalau ke Islam menunaikan solat, maka tepat 14 kemarin pun lagu ni lah berlaku. Kenapa orang Islam tak ada lagu mana? Tanya kata Islam tak ada ke lagu mana tak ada dunia ni. Allah Subhanahu wa taala kata wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu jadikan seperti orang-orang yang lupakan Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka itu orang-orang yang fasik dengan Allah Subhanahu wa taala. Umara Islam, ketua-ketua Islam hari ini dia bubuk pada pangkat dan kekayaan. Terlupa pada diri dia dengan Allah Ta'ala. Wa asarul hayatad dunya, maka berebut dengan harta dunia. Innal jahimah hiyal ma'wa. Ingatlah kamu hai manusia, neraka jahimlah tempat kamu. Semua takut. Tak ada siapa diam sorok. Tanya kata bapa Qatar, negeri Qatar ambil apa dia Yahudi jadi musuh dengan Raja Saudi. Bapa negeri Qatar jadi musuh dengan Raja Saudi. Buat perhubungan putus alakat dengan negara-negara Arab dengan negeri Qatar. Kenapa berlaku demikian? Kerana Qatar negara yang belakan ulama-ulama Islam, belakan parti perjuangan Islam, buikan sumbangan pertolongan pada ikhwan muslimin, buikan bantuan pada Hamas, bui pertolongan kepada Al-Qasim untuk menghancurkan Yahudi. Ulama-ulama yang dihalalkan oleh orang kufar cuma duduk dalam negeri Qatar. Raja Qatar bui bantuan dan bui sokongan, bui pertolongan pada mereka. Rakyat Qatar hanya 300,000 orang. Orang luar kerja negeri Qatar sebanyak 2,500,000. Banyak penduduk luar pun negeri Qatar. Tapi negeri Qatar dapat rahmat Allah Ta'ala kerana dia belakan akakkan kebangkitan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gan terbagi bertemu dengan Raja Saudi. Sebelum pada hari ini 4 hari, kecek dengan Raja Saudi, dia tidak bukakan rahsia apa yang dia kecek. Kelik pada Saudi, dia jumpa dengan Raja Abdullah di Jordan. Kelik pada Abdullah di Jordan, pada hari itu juga dia beri tambih pada si Israel. Hei ya Yahudi Israel, sekiranya kamu tak tubik pintu yang kamu letak di Baitillah, mu tunggu masa dalam sehari dua ni akan berlaku peperangan yang sangat besar. Walau bagaimanapun kita kena ingat, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Az-Zalzalah, yauma idzan tuhaddisu akhbaraha. Satu masa hari kiamat Isa, bumi Palestin, Masjidil Aqsa akan mengayuya tuhaddisu akhbaraha. Gacak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berapa ramainya umat Islam di atas dunia ni, kami dizalimi oleh orang Yahudi. Bumi Palestin akan bermuak rayuan dengan Allah Taala.
Ya Allah, kami dizalimi oleh orang Yahudi, kami dihina oleh orang Yahudi. Masjid Aqsa juga, Aqsa sendiri merayu dengan Allah Ta'ala. Ya hadis akhbaraha, boyak kepada Allah Ta'ala. Kami ni ya Allah dihina oleh orang Yahudi, menahan manusia beribadat bersama kami. Tidak ada seorang pun manusia yang berdoa kepadamu ya Allah. Lagu mana kita nak jawab dengan Allah Ta'ala Isa? Lagu mana kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Apabila Aqsa merayu dengan Allah Ta'ala, apabila bumi Palestin merayu dengan Allah Ta'ala, kita tak pernah berdoa kepada Allah, tak pernah angkat tangan minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya merdekakan Palestin, merdekakan Aqsa pada bumi Yahudi. Tidak pernah. Kita bisa tanya tak kita? Tanya tak aku berapa kali angkat tangan dengan Allah? Boleh ke tak kita nak jawab kata ya Allah aku angkat tangan sekali memohon padamu? Tak ada. Tok guru pun jatuh guru. Tak ada siapa dia reti seorang habuk berkenaan. Tak ada siapa dia pada seorang habuk berlaku di panggil Aqsa. Adakah kita seorang Muslim ataupun masuk dengan nasullah ba'ansahum anfusahum? Kita lupa diri kita sebagai orang Muslim. Sedangkan Allah Ta'ala letak kita sebagai orang Muslim. Huwa sammakumul muslimin. Allah Ta'ala pernamakan kamu Muslimin. Dan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, marilah kita ingat kepada Allah. Doalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benalah orang panggil kejayaan Islam. Berilah pertolongan kepada umat Islam ya Allah. Kerana itu harapan kami ya Allah. Dan kita kena ingat bahawa soal kufar tidak akan berjaya dalam untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru Astaghfirullah li wa lakum misal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah hormat sekalian, dalam surah Al-Bayyinah Allah Ta'ala telah nyatakan dalam sifat orang kafir yang di sejahat-jahat kejadian. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tegasan Allah Ta'ala, jaminan Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah mengatakan bahawa seorang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahli kitab, daripada ahli kitab al-Yahud wan Nasara, mereka itu Tuhan kata di dalam neraka Jahannam. Allah Ta'ala janjikan bagi mereka iaitu neraka Jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah, kerana mereka itu sejahat-jahat makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu marilah kita jangan hidup turut sangat peraturan-peraturan dia. Tempat kita ni beza teruk dengan orang-orang Arab dah hari ni. Mereka tak nak bergaduh apa dah negeri Arab. Orang Palestin tak nak bergaduh ke apa. Sebab rumah-rumah hancur belakang dah. Ibu bapa mati belakang dah. Hanya mereka hidup dengan orang panggil sebelah senjata dan sebelah Al-Quran Al-Karim. Ketika buka rak semak, ketika buka daftar nama pada tahun pada bulan Syawal 3 hari kemarin, selepas daripada bulan Ramadan, siapa dia nak jadi mujahidin Islam, siapa nak jadi Hamas untuk mengakakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mari semak. Beribu manusia semak tasjil nama untuk menjadi mujahidin, untuk menjadi orang panggil untuk membelakan Masjid Al-Aqsa. Hingga sampai budak umur 7 tahun pikul berdek akal bawa Al-Quran pergi semak nak jadi mujahidin. Berbeza jauh dengan tempat kita. Kita umur 7 tahun bawa jabir dah, bawa orang panggil air batu dah, siapa monong pening dah, masuk Musam gila dah. Gila dah, umur 3 tu gila dah. Tak kenal ibu bapa dah. Musuh dengan masyarakat. Gomo di ketung dah.
Beza jauh dengan masyarakat Arab dah hari ini. Mereka ada bawa anak ke syurga. Kita dah hala anak kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita kena ingat. Tikah teruk kita dengan kedudukan mereka. Dalam keadaan yang penuh kejahatan ni, Nabi kata ilzam baitak. Mentetaplah dalam rumah kamu. Ulama tafsir sini, iaitu mentetap dalam rumah kamu sini, berilah pengajaran Islam, berilah pengajaran agama, ajaklah anak supaya mentaati Allah, jangan anak kamu menderakakan akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ilzam baitak. Tetapkan anak kita dan kita sendiri dalam rumah kita. Supaya tidak terikut dengan perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat. Oleh itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berdoa, kita berselawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين ودمر كافة اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم عافنا من كل بلاد وعذاب بالآخرة. اللهم عافنا من كل بلاد وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله الأمر. أقيموا الصلاة.